السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم، وخصوصا فاتحة في مشايخي ومشايخنا وفي كل أنبياء والأولياء والصالحين والشهداء ولوالدينا، وخصوصا في مصنف الكتاب الشيخ عبد الصمد الفالنباني رحمه الله، والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد wasallim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan sekalian makhluk ciptaannya. Allah Subhanahu wa taala berkuasa ke atas makhluk ciptaannya itu. Allah Subhanahu wa taala yang mencipta akan makhluk. Allah Subhanahu wa taala tidak berhajat kepada makhluk. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan sekalian makhluk ciptaannya itu. Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan makhluk ciptaannya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar syukur, kerana pada malam ini
dipermudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala datang hadir ke surau yang penuh barakah ini setelah daripada kita menunaikan salat fardu maghrib. Maka kita duduk bersila bagi mengisi waktu sementara masuknya fardu isya untuk kita membacakan sedikit daripada kitab-kitab karangan ulama kita, iaitu ulama ahli sunnati wal jamaah. InsyaAllah tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka di sini akan cuba saya bacakan satu kitab yang ditulis oleh ulama besar, iaitu Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullah. Kitab ini sangat masyhur di kalangan penuntut ilmu dan cukup terkenal di Nusantara ini. Subhanallah. Jadi kitab ini yang berjudul Hidayatus Salikin, yang dikarang oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullah, ataupun dengan judul penuhnya Hidayatus Salikin fi Sulukil Maslakil Muttaqin, yang dikarang oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullah. Dan kitab yang digunakan ini ditahqiq oleh seorang ulama besar Nusantara juga, iaitu Syekh Ahmad Fahmi Zamzam hafizahullah, ataupun dikenali dengan gelaran Abu Ali Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki. Masya Allah, subhanallah, ini ulama hebat. Jadi insya-Allah tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita akan bacakan kitab ini daripada awal muqaddimah muallif sehinggalah ke helaian seterusnya, sehinggalah ia masuk kepada satu perbahasan pada babul awal, yakni bab yang pertama yang ditulis oleh tuan kitab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yakni fi bayanil aqidah. Bab yang pada menyatakan aqidah yang dimafhumkan di sini akidah ahli sunnati wal jamaah. Jadi tadi telah diperkenalkan oleh tuan pengurusi majlis bahawasanya di dalam majlis kita akan kita perbahaskan berkenaan dengan akidah, yakni tauhid. Maka saya mengambil daripada apa yang ditulis oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullah, yang beliau nyatakan pada kitab karangannya ini pada babul awal, bab yang pertama. Akan tetapi bagi memahami isi kandungan kitab Hidayatus Salikin ini dan sebagai adab membaca kitab Hidayatus Salikin ini, maka akan kita bacakan daripada awal, daripada muqaddimah muallif. Kita perdengarkan apa yang ditulis pada muqaddimah tuan kitab. Semoga kita mendapat kefahaman yang jelas dalam memahami helaian-helaian kitab yang ditulis oleh ulama tersohor ini. Jadi Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullah ini tidak asing bagi kita, dan beliau meninggalkan kita salah satu daripada kitab yang penuh pengajaran yang hebat. Dan di dalam kitab ini pada bab awalnya itu beliau meletakkan satu bab berkenaan dengan akidah, dan daripada situ kita akan lihat bagaimana Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullah, seorang ulama besar, berpegang dengan akidah ahli sunnati wal jamaah, dan bagaimana Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullah menyatakan pegangannya di dalam kitabnya ini. Subhanallah. Jadi dengan itu insya-Allah kita bacakan pada permulaannya daripada muqaddimah muallif.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, telah berkata akan tuan kitab yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Maka tuan kitab yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala memulakan akan tulisannya dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Maka tuan kitab yang dirahmati Allah memulakan tulisannya dengan menyebut nama Allah, yakni dengan mafhum memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni asbab barakah menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala itu beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar tulisannya diberkati oleh Allah. Maka difahami di sini tuan kitab memulakan tulisannya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Terjemah daripadanya itu, kata tuan kitab, ku mulai kitab ini dengan nama Allah yang amat pemurah lagi mengasihani akan hambanya. Mafhumnya yang kita ambil faham, yakni tuan kitab memulakan tulisannya dengan bismillah, yakni memohon kepada Allah Ta'ala keberkatan, yakni dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala pada permulaan tulisannya, beliau memohon kepada Allah Ta'ala itu keberkatan agar tulisannya ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Khalas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, telah berkata akan tuan kitab yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Alhamdulillahil muftatahi bihi fi kulli kitabin. Mafhum padanya, segala puji tertentu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang dituntut memulai dengan dia pada tiap-tiap kitab. Maka tuan kitab yang dirahmati Allah Ta'ala melanjutkan tulisannya dengan menyebut Alhamdulillah, yakni memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, melafazkan kata syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan lafaz Alhamdulillah. Yang mana kata tuan kitab dituntut memulai dengan dia pada tiap-tiap kitab. Maka lazim bagi mana-mana musannif, yakni musannif itu pengarang kitab, apabila mereka menulis ataupun mengarang kitab, tidak kiralah apa jua perbahasannya, maka didahului oleh musannif itu, yakni pengarang kitab tersebut, memula akan ianya dengan lafaz bismillah, kemudian disebut ataupun ditulis dengan makna alhamdulillah. Maka selepas daripada memulakan tulisannya itu dengan lafaz bismillah, dilanjutkan ia dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melafazkan kalimat alhamdulillah, seperti manalah yang disebut oleh tuan kitab kita ini. Maka dikata oleh beliau di sini, Alhamdulillahil muftatahi bihi fi kulli kitabin. Segala puji tertentu bagi Allah Ta'ala yang dituntut memulai dengan dia itu pada tiap-tiap kitab. Subhanallah. Khalas. Maka kata lagi tuan kitab yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin al-madhkuri fil kitabi. Mafhum.
dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan salamnya atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kesudahan segala nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran. Maka selepas daripada tuan kita yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ini melafazkan pada tulisannya itu dengan Bismillahirrahmanirrahim, pohon pada Allah Ta'ala agar tulisannya diberkati dengan bertabaruk akan menyebut nama Allah pada kalam Bismillah. Maka selepas daripada itu bersyukur ianya. Ia tu siapa? Tuan kita ni tadi. Maka bersyukur ianya, yakni tuan kita itu dengan lafaz Alhamdulillah. Maka tuan kita pula menyebut wassalatu wassalam. Memohon pada Allah Ta'ala itu akan rahmat dan juga sejahtera. Itu dia. Wassalatu wassalam. Memohon pada Allah Ta'ala itu rahmat dan sejahtera. Maka bila faham kata wassalatu wassalam ni, as-salatu ini dipahami dengan makna doa. Maka tuan kita di sini memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut wassalatu wassalam, maknanya memohon pada Allah Ta'ala itu doa. Doa apa? Doa kepada siapa? Doanya itu diminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditambahkan lagi keagungannya Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu faham ke dia tu. Wassalatu wassalam ala berdoa kepada Allah Ta'ala ini dengan memohon rahmat dan salam kepada siapa? Kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yakni Nabi kita semualah, orang-orang Islam yang berpegang dengan syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini penghulu kita, kata tuan kita. Penghulu kita. Dah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah penghulu bagi sekalian nabi, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini maka beruntungnya kita bernabikan kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan kita tadi memohon kepada Allah Ta'ala rahmat, memohonkan sejahtera, minta pada Allah agar Allah Ta'ala berikan ataupun kurniakan keagungan kepada siapa? Kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan kata tuan kita, yang merupakan kesudahan segala nabi. Apa maksud kesudahan segala nabi? Yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah penutup sekalian nabi. Setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada lagi nabi. Kalau ada yang mengatakan, ni misal lah, kalau ada yang mengatakan adanya lagi nabi selepas daripada wafatnya junjungan besar kita, kecintaan kita Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata ada lagi nabi selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu satu pembohongan yang cukup besar. Waktu lepas wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, timbul satu kelompok. Kan? Ada orang yang mengaku sebagai nabi, itulah dinamakan sebagai Musailamatul Kazab. Tapi bagi faham kita, umat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh kita dengan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh kita dengan ahli sunnati wal jamaah. Wafat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak ada lagi dah nabi. Patu kata tuan kita yang dirahmati Allah Taala ni, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah penutup sekalian nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran.
Khalas. Dan kata lagi tuan kita yang dirahmati Allah Ta'ala, wa ala alihi wa ashabihi al-hadina lis-shawab. Apa dia kata tuan kita yang dirahmati Allah? Dan atas keluarganya. Sambung lagi. Selepas daripada memohon pada Allah Ta'ala doa, yakni rahmat dan salam ke atas Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka selepasnya daripada itu juga kepada siapa? Tuan kita juga memohon rahmat dan salam ke atas kebaikan dan rahmat kepada atas keluarganya. Nya tu siapa? Keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas keluarganya, ahli keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faham pada sini siapa? Pada sekalian ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabatnya, sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekalian sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni turut didoakan juga oleh Tuhan kita yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang mana bagi ahli keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dan sahabatnya, yakni sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, yang mana terdiri daripada zuriah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Banyak di kalangan mereka itu di kalangan orang-orang alim, lagi warak, lagi soleh. Apa kata tuan kita sini? Dan atas keluarganya dan sahabatnya, yang mana di kalangan ahli keluarganya dan sahabatnya iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu yang menunjuk akan kita bagi agama yang sebenar-benarnya. Lepasnya wafat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tugasan dalam menyampaikan agama ini yakni berada di dalam di atas tanggungan bahunya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Yang ni sahabat besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga di kalangan ahli keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada hari inilah ada di kalangan mereka itu yang bergelar habaib, masya-Allah, subhanallah, orang-orang alim lagi saleh. Tapi tuan kita ni bahas ini, dia kata yakni atas keluarganya Nabi dan sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka itu menunjuk akan kita bagi agama yang sebenar. Wafat masa Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, seluruh umat Islam ini berpegang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada masalah boleh rujuk terus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi mereka yang berhampiran dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka yang dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada masalah apa sekali, rujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tugas itu ditanggung oleh para ulama yang terdiri di kalangan sahabat yang alim. Siapa dia tu? Tak faham, kita ambil faham mudah. Salah seorang daripadanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu, yang mana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ini selepas wafat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat oleh umat Islam menjadi khalifah Islam yang pertama. Itu dia. Dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an ini adalah di antara sahabat besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu. Sebab itu wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, khalifah Islam yang pertama dilantik oleh umat Islam ialah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu. Selepas daripada itu Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu. Selepas daripada itu Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu. Selepas daripadanya
Sayyidina Ali bin Abi Talib. Inilah yang dinamakan sebagai Khulafa Ar-Rasyidin. Oh, ni sebut ni semua nama-nama hak disebut tadi ni adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang besar. Yang mana mereka ini pada zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hidup, maka di kalangan nama-nama yang disebut yakni Khulafa Ar-Rasyidin ini, mereka itu benar mempelajari agama bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka ini juga benar-benar menjunjung tinggi segala ajaran, segala sunnah yang dibawa oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah sabit kita ambil faham. Kata tuan kita tu tadi, yakni di kalangan ahli keluarganya dan sahabatnya yang menunjuk akan kita bagi agama yang sebenarnya. Tu dia. Khalas. Dan kata lagi tuan kitab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa 'alat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil ma'ab. Dan atas yang mengikut bagi mereka itu, wa 'alat tabi'in, di kalangan orang-orang yang mengikut mereka itu, yang mengikut para sahabat, yang mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan termasuklah disebut oleh tuan kita di sini, hinggalah di kalangan mereka yang mengikut itu sampailah hari kiamat. Ini permulaan daripada tuan kita. Tuan-tuan tengok ulama-ulama kita yang soleh cukup beradab dalam menulis akan kitab-kitab karangan mereka. Dimulakan dengan bicara yang sangat hemah. Ini dia. Ini dia ulama kita, Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullah. Bukan Syekh Abdul Samad Falimbani rahimahullah sahaja, bahkan di kalangan ulama ahli sunnati wal jamaah, maka lebih kurang beginilah penulisan mereka. Mempunyai adab. Mulakan tulis kitab tu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memohon pada Allah Ta'ala rahmat, mohon kepada Allah Ta'ala itu sejahtera. Kepada siapa? Kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa juga lepas daripada sebut Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingat pula kepada di kalangan ahli keluarganya Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada lupa juga doa mereka itu kepada siapa? Kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum. Tidak lupa juga mereka pada selepas daripadanya. Selepas daripadanya, ni di kalangan tabi'at tabi'in. Tidak berhenti situ lagi, bahkan di kalangan doa tu minta pada Allah Taala sampai kepada di kalangan golongan orang yang mengikut di atas jalan ahli sunnati wal jamaah. Khalas. Maka lanjut lagi kata tuan kitab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa ba'du, dan adapun kemudian daripada itu, fayaqulul faqiru ilallahi al-ghaniyyu. Dan adapun kemudian daripada itu kata tuan kita, maka lagi akan berkata faqir. Apa mafhum faqir? Yang berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak berhajat kepada makhluk. Ini kata tuan kita. Kalau dah lepas daripada selesai daripada bismillah, alhamdulillah tadi selesai dah, doa kepada Rasulullah, doa kepada sahabat, doa kepada ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para ulama tadi selesai pada situ, maka kata tuan kita, selepas daripadanya maka berkatalah saya, yakni maka tuan kita kata diri dia ni faqir. Faqiru ilallah, yakni mafhum di sini faqir di sini adalah orang yang berhajat kepada Allah.
Maka berkata lagi, aku ni orang yang berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kata tuan kitab di sini tulis dalam mukadimah dia, faqiru ilallahil ghani, yakni aku adalah makhluk Allah taala yang berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala itu al-ghani. Apa itu al-ghani? Al-ghani ini mafhum padanya adalah Allah Ta'ala itu tidak berhajat kepada makhluk. Aku, tuan kitab tu kata, saya ni berhajat kepada Allah Ta'ala yang Al-Ghani, yang tidak berhajat kepada makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi saya mula sebut tadi, ingat tuan-tuan, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan seluruh makhluk ciptaannya. Allah Ta'ala yang mencipta seluruh makhluk ciptaannya daripada tiada menjadi ada. Allah Subhanahu wa taala tidak berhajat kepada makhluk ciptaannya itu. Itu sebab Allah taala bersifat dengan sifat al-ghani, tidak berhajat kepada makhluk. Adapun saya ni kata tuan kita al-faqir, makhluk Allah taala, hamba Allah taala yang berhajat kepada Allah. Siapa dia ni? Saya yang al-faqir ni. Maka beliau pun menyebut pada kitab tulisannya, yakni Abdus Samad Al-Jawi Al-Falimbani. Maka tadi kata dia, berkata fakir yang berkehendak kepada Tuhannya yang maha kaya, yakni tidak berhajat kepada makhluk, iaitu Abdus Samad Al-Jawi Al-Falimbani, yaitu khadimul fuqara'i fi Makkatal Musyarrafah. Siapa dia Abdus Samad Al-Jawi Al-Falimbani ni? Maka beliau menggelarkan dirinya itu khadim segala fakir di dalam negeri Mekah Al-Musyarrafah. Tertib tak tu ulama yang menulis kitab dengan penuh rasa rendah diri. Pada mukadimah beliau telah beliau selitkan juga keyakinan ahli sunnati wal jamaah. Ni lah tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak faham ulama ahli sunnah wal jamaah ni, dia tak tinggal berkenaan dengan akidah, mengajilah bab apa pun. Tuan-tuan dengarlah ulama ahli sunnah wal jamaah perbahaskan ilmu apa pun, kebiasaannya akidah mesti akan disertakan di dalam pengajian mereka. Saya bagi contoh pada tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ada di Batai Kiri. Dia keluar dah. Kan? Saya ni orang Batai Kiri. Di Batai Kiri ni tuan-tuan, ada satu alim, satu ketika dulu, yang nama beliau Syekh Tuan Guru Haji Kamaruddin, ataupun digelar beliau ini dengan gelaran Tuan Din di kalangan orang-orang kampung. Jadi Tuan Guru Haji Kamaruddin rahimahullah ni sudah pun meninggal dunia. Beliau ini murid kepada seorang ulama besar Kedah, iaitu Syekh Tuan Guru Tuan Husin Kedah Al-Banjari rahimahullah. Siapa dia Tuan Husin Kedah Al-Banjari rahimahullah? Ini seorang penulis kitab kepada satu kitab yang berjudul Hidayatus Sibyan. Ini kitab tuan-tuan, Hidayatus Sibyan, dulu menjadi silibus pelajaran orang-orang di kawasan Batai, sama ada kanan maupun kiri. Kerana di antara tokoh ulama pada ketika itu, salah seorangnya adalah Tuan Guru yang bernama Tuan Guru Haji Kamaruddin. Tuan Guru Haji Kamaruddin ini berguru dengan Allahyarham Tuan Syekh Husin Kedah rahimahullah. Maka beliau meriwayatkan kitab Hidayatus Sibyan itu, lalu diajarkan di kalangan masyarakatnya. Yang mana Allahyarham Tuan Guru Haji Kamaruddin ini, maka tatkala beliau mengajar, sama ada kitab perbahasan tasawuf, sama ada kitab perbahasan fiqh, maka beliau sering kali mengingatkan dan menyelitkan kepada, di dalam pengajiannya itu, perdengarkan kepada masyarakat dan murid-murid beliau tentang akidah ahli sunnati wal jamaah. Ini hebatnya ulama ahli sunnati wal jamaah. Ini salah seorang daripadanya. Kalau tuan-tuan tahu, di belah sana dulu, di kawasan kampung persekitaran Bota Kiri ni, Tuan Guru Haji Kamaruddin ini
rumahnya di kampung Serikaya. Dan di kawasan itu juga ada satu orang alim besar juga yang bernama Syekh Habib Samsuddin. Ini seorang ulama juga. Maka mereka seperti mana lazimnya ulama-ulama sebelum mereka, seperti itulah apa yang mereka bawa, iaitu setiap apa di dalam pengajaran ataupun perbahasan kitab yang diajar oleh mereka, mereka akan menyelitkan tentang akidah. Maka kefahamannya juga adalah sama seperti mana muqaddimah yang kita baca di dalam kitab Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullah. Ini contoh saja tuan-tuan. Maka nak bagi tahu betapa titik beratnya ulama ahli sunnati wal jamaah dalam menyebarkan akidah ahli sunnati wal jamaah itu. Sebab itu perbahasan dalam agama kita perkara yang paling utama untuk kita pelajari, ya, selain daripada salat. Salat itu adalah perbahasan berkenaan hukum yang berkaitan dengan salat ataupun pelajaran salat ini adalah pelajaran yang penting. Namun selain daripada itu ada perkara yang lebih penting daripada salat itu. Salat adalah pelajaran yang penting kerana kita hendak mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, didahulu akan ia dengan ilmu. Maka orang yang ingin mengerjakan ibadah salat seharuslah mempelajari ilmu yang berkaitan dengan salat. Akan tetapi yang lebih afdal daripada pelajaran salat itu adalah berkenaan dengan akidah. Akidah yang dimafhumkan di sini adalah akidah ahli sunnati wal jamaah. Khalas. Maka lagi kata tuan kitab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ghafarallahu lahu wa liwalidayhi walil muslimin walil muslimina maghfiratan wa rahmah. Terjemahannya, mudah-mudahan mengampuni akan Allah Ta'ala baginya dan bagi ibu bapanya dan segala muslimin akan beberapa ampunannya dan rahmatnya. Maka tuan kita juga memohon juga pada Allah Ta'ala doa pada kedua ibu dan bapa, dan tidak lupa juga beliau pada seluruh kaum muslimin dan muslimat seluruhnya, memohon agar Allah Ta'ala memberi ampun dan rahmat pada seluruh umat Islam. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita dalam mempelajari kitab para alim ulama, pelajarilah daripada awal muka surat. Ini pernah disebut oleh guru kami suatu ketika dulu. Pelajarilah ilmu yang berkaitan dengan agama itu, kalau jika diperbahaskan di dalam kitab ulama, pelajarilah daripada awal muka surat. Jangan ditinggalkan muqaddimahnya, kerana dalam muqaddimah para alim ulama itu kadang-kadang dinyatakan oleh mereka, yakni musannif, tentang apa kaedah, apa tujuan dikarangnya kitab ini, apa perbahasan yang akan diperbahaskan oleh beliau. Maka mudah untuk kita mengambil faham akan makna pada menyatakan makna-makna yang tersedik di dalam kitab karangan mereka. Jadi tuan-tuan mengajilah kitab apa pun mula dengan muqaddimah. Sebab tu saya kata tadi, walaupun disebut dalam sebaran tu kata kita mula akan iaitu mempelajari ilmu tauhid, disebabkan saya memilih pada kitab Syekh Abdul Samad ini, maka kita mula daripada muqaddimah beliau supaya kenal kita pada tuan kitab yang dirahmati Allah. Bila kenal, maka datang mahabbah, datang cinta. Bila datangnya cinta, maka itulah hubungan kerohanian kita di antara murid dan guru-guru, sampai terus kefahamannya itu berdasarkan kefahaman ahli sunnati wal jamaah, terus sampai kepada tauhid yang benar yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah seorang ulama besar yang bernama Imam Abu Bakar Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, maka beliau pernah menyebut bahawasanya dengan sebutan la yu'khadhul ilmu illa min afwahil ulama. Tidak boleh ilmu itu diambil melainkan daripada mulut para alim ulama. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Orang-orang Islam yang ingin mempelajari ilmu yang berkaitan dengan agama Islam, seharuslah mempelajari ilmu itu dengan seorang guru yang fiqh, ataupun dipelajari ilmu yang berkaitan dengan agama itu bersama yakni di dalam kefahaman belajar dengan jalan talaqi, mempelajari ilmu secara berhadapan dengan seorang guru yang fiqh, yang dipercayai keilmuannya, yang mana seseorang guru itu dipercayai keilmuannya dengan kerana mereka ini mempunyai sanad pelajaran daripada guru ke guru. Maka diambilnya kitab yang diperbahaskan itu daripada gurunya. Maka gurunya itu mengambil kitab perbahasan itu daripada gurunya sampai kepada musannif, sampai kepada pengarang kitab yang dirahmati Allah. Itulah yang dinamakan sanad. Maka melalui jalan ini juga menghubungkan kerohanian kita dengan guru-guru kita. Subhanallah. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau kita mempelajari agama, belajar dengan ulama-ulama sebelum daripada kita, yang mana mereka ini di kalangan orang yang soleh, di kalangan mereka itu seorang yang wara', di kalangan mereka itu ada yang zuhud dan sebagainya, duduk dalam majlis mereka itu pun telah merasa kenikmatan. Ini disebut oleh murid-murid mereka pada satu ketika dulu. Seperti mana yang saya sebut, Allahyarham Tuan Guru Haji Kamaruddin, beliau tidak mengajar murid-muridnya duduk di atas meja. Bukan duduk di atas kerusi. Mafhumnya kita pada hari ini kalau mengajar, kebiasaannya seorang guru akan duduk di atas kerusi dan ada meja di hadapannya. Lalu seorang guru itu duduk di atas kerusi dan murid-muridnya duduk di atas lantai. Adakah perkara itu salah? Jawapannya tidak salah. Tetapi kenapa Allahyarham Tuan Guru Haji Kamaruddin rahimahullah tidak mengajar pada masyarakat pada ketika itu, tidak duduk di atas kerusi, sedangkan kerusi itu diberikan kepada beliau? Maka kata beliau, saya mempelajari ilmu ini, agama ini dengan guru saya, Tuan Husin Kedah, adalah dengan cara ini. Adalah dengan cara ini. Ataupun dalam bahasa Botel, dia kata, lebih kurang apa ini dah. Aku mengaji dengan Tuan Husin Kedah tu. Tuan Husin Kedah pun duduk atas lantak. Duduk di bawah guru mereka. Maka kenapa pada hari ini aku ingin duduk di atas? Maknanya di situ, bagaimana adabnya seorang murid pada guru. Maka di sini saya tidak membahaskan kesalahan bagi seorang guru duduk di atas kerusi, bukan. Tapi saya ingin membahaskan bagaimana hubung kaitnya seorang murid dengan seorang guru. Pertalian yang kuat daripada seorang murid dengan seorang guru, hinggakan mereka menjaga adab setelah kewafatan gurunya. Seperti mana mereka mengambil ilmu itu daripada gurunya, seperti itulah mereka mengajarkan kepada muridnya. Subhanallah. Ini hanya tuan-tuan akan dapati nikmat sebegini hanya akan dapat kita dapati melalui kaedah pelajaran secara berhadapan. Kerana apa? Bukan sekadar mengambil secara makna ibarah kitab, bukan sekadar kita mengambil makna-makna dalam kitab, perbahasan-perbahasan dalam kitab, bahkan mereka mewarisi ianya secara tarbiyah. Secara tarbiyah. Tarbiyah ini hanya berlaku daripada hati ke hati. Masya-Allah. Inilah untungnya tuan-tuan, kita mempelajari kitab seperti mana yang telah ditunjuk oleh para ulama. Ada jiwa daripada seorang murid kepada seorang gurunya. Masya-Allah. Ini adab yang sangat hebat. Saya minta sikit masa saya nak cerita berkenaan dengan Syekh Habib Munzir Al-Musawwar rahimahullah. Ini Syekh Habib Munzir Al-Musawwar rahimahullah, ini seorang ulama hebat. Kata beliau, diriwayatkan bahawa beliau ketika berguru dengan Syekh Habib Umar bin Salim bin Hafiz rahimahullah, cukup beradab dengan gurunya. Pada satu ketika di mana gurunya datang ke tempat beliau pada waktu malam, bagaimana seorang murid itu menyambut gurunya? Maka beliau berkemas, memakai baju yang cantik, siap dengan kelengkapan yang cantik. Maka bila ditanya kepada beliau, wahai Habib, kenapa engkau dalam keadaan begini? Dia kata, sebentar lagi guru aku akan sampai. Maka tatkala itu datanglah gurunya, Al-Murabbih Syekh Habib Umar bin Salim bin Hafiz, untuk bertanyakan beberapa hal kepada beliau. Nampak tak tuan-tuan bagaimana hubungan di antara murid dan guru? Hari ini kita kena bina perkara yang sama. Namun saya bukanlah seorang guru yang hebat. Akan tetapi apabila tuan-tuan mendengar seorang ulama-ulama yang hebat seperti Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Hafizahullah, dan juga ulama-ulama lain yang datang berkunjung ke tempat kita, maka
hadirlah dalam keadaan yang sedemikian dengan rasa adab kepada mereka. Mudah-mudahan ada pertalian daripada keberkatan kitab yang kita baca itu menusuk kepada kalbu kita dengan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala kurniakan. Wallahu taala alam. Kita berhenti sampai di sini tuan-tuan yang dirahmati Allah. Nanti kita akan sambung perbahasannya pada masa yang akan datang insya-Allah. Moga-moga Allah taala bagi barakah atas pelajaran kita. Kita baca sedikit doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kebaikan dan rahmat kepada kami yang hadir di dalam majlis ini ya Allah. Berikanlah kepada kami kebaikan dan rahmat dan ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Tutup majlis dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.